Nah sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula, istimewanya beliau ini berbeza dengan umat-umat terdahulu. Beliau diutus untuk semua umat manusia. Bapa-bapa dan ibu-ibu, rasul-rasul terdahulu mereka diutus untuk kaum masing-masing, umat masing-masing. Malah terdapat tak pada satu masa Allah utus beberapa rasul handle umat masing-masing? Sebagai contoh umpamanya, datang malaikat ziarah Nabi Ibrahim di Palestin, hendak menyampaikan berita gembira bahawa isteri pertamanya Sarah akan dapat anak bernama Ishak. Betul tak itu berita gembira? Kemudian dia, para tetamu yang terdiri dari malaikat dalam bentuk manusia, memberitahu, kami wahai Ibrahim sebenarnya transit saja. Kami hendak menuju, diarahkan oleh Allah kepada kaum Nabi Lot, karena kaum itu telah melakukan perkara yang tak senonoh, iaitu homoseksual, liwat. Maka kami disuruh oleh Allah balikkan negeri itu. Nabi Ibrahim sempat berpesan, tolong selamatkan Lot dan keluarganya sebab dia adalah anak saudaraku. Rupanya Lot dan Ibrahim ini ada hubungan kerabat. Pengajaran yang dapat diambil, boleh tak kita simpulkan dari kisah tersebut? Dalam satu masa zaman dahulu, ada rasul beberapa orang diutus. Mereka hanya bertanggungjawab untuk kaum masing-masing. Kalau kita lihat dan kita berdiri di laut mati hari ini, tempat Nabi atau umat Nabi Lot dimusnahkan, dah nampak dah Bukit Golan Israel di sana, dah nampak dah. Menunjukkan, betul tak, Jordan dengan Israel itu border saja. Itu pun dah ada dua rasul zaman dahulu. Dan terkadang-kadang ada tak rasul serentak diutus oleh Allah untuk handle kaum yang sama? Ada tak? Ada. Siapa dia? Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Tetapi berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau orang Arab, beliau diutus untuk orang Arab sahaja ke? Tak. Beliau diutus untuk semua manusia. Coba perhatikan muka surat 87. Setiap rasul diutus oleh Allah untuk kaumnya masing-masing. Perintah yang paling utama agar disampaikan kepada kaumnya ialah agar mereka beribadat hanya kepada Allah. Ini yang kita tadi sebut. Syahadat apa? Sembahlah Allah yang Maha Esa. Syahadat akidah. Dan cara beribadat pula mestilah berdasarkan ajaran atau syariat yang telah digariskan oleh rasul mereka masing-masing. Ini dikuatkan lagi oleh Allah di dalam firman-Nya surat Al-Maidah atau surah 5 ayat 48. Tolong ikut. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Aturan dan jalan yang terang, itulah dia syariat. Syir'atan wa minhaja. Menurut Imam Ibn Katsir, ayat ini mengandungi perkhabaran bahawa setiap umat diberi oleh Allah syariat atau aturan yang berbeza. Mereka hanya wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh rasul mereka masing-masing. Tetapi tidak demikian dalam hal akidah, karena akidah atau tauhid adalah satu, tidak berubah. Namun demikian, berbeza dengan para rasul terdahulu. Ustaz ulang ini poin. Namun demikian,
Berbeza dengan para rasul terdahulu yang diutus oleh Allah khas untuk umat masing-masing. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, dan ajarannya berlaku atau berkuat kuasa hingga akhir zaman atau kiamat. Dalam hal ini Allah berfirman, ini lagi-lagi sandaran kita. Jangan dengar cakap ustaz, tapi dengarlah cakap Allah tentang hal ini. Tolong ikuti dua ayat yang ada kaitannya dengan topik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Semesta alam maknanya seluruh dunia. Satu lagi ayat surat Sabah ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Basyiran wa nazira. Basyiran wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami telah mengutus kamu, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelas dari ayat itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk bangsa Arab sahajakah atau seluruh alam? Rahmatan lil alamin. Alamin itu dia adalah plural dari alam. Alam satu, alamin seluruh alam. Jadi tugas Nabi bersifat universal. Ini sesuai dengan statement Nabi Isa sendiri dalam Bible. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel yang sesat. Disebut Nabi Isa mention, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel yang sesat. Maknanya dengan menyebut Bani Israel, betul tak sebenarnya Nasrani Kristian itu khas untuk orang Bani Israel sahaja? Betul tak? Sebenarnya itu. Jadi sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai rasulnya, maka agama Islam yang diakui oleh Allah hanya agama Islam yang dibawa olehnya sahaja. Tadi kita ada sebut agama bila dibagi, yang turun dari langit dengan yang dicipta di bumi, maka agama terbagi dua, agama langit dan agama bumi. Jangankan seseorang itu ingin mengekalkan agama bumi yang tak ada asas, agama langit pun tak boleh dikekalkan bila datang rasul berikutnya. Betul tak? Dia akan berakhir sampailah agama Islam yang dibawa oleh rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat manusia mestilah mengikuti ajaran dan syariatnya sahaja. Syariat siapa? Nabi Muhammad. Dia orang Amerika ke, dia orang Afrika, dia orang Parsi ke, Iran, orang India, orang Korea ke, Jepun, Amerika, Eropah, Melayu ke, Jawa ke, Banjar, Aceh, semua mesti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala semua syariat para rasul yang terdahulu menjadi mansukh,
dan terbatal dengan sendirinya.